wabarakatuh. Nama saya Nurul An Adriana binti Zulkifli. Nombor ID saya KBJ 2008109119. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah Hadi binti Zulkifli. Nombor ID saya KBJ 2008109110. Saya daripada Seksyen 13. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hazirah binti Haniza Ellen Ismail. Saya daripada Seksyen 13. Nombor ID saya KBJ 20081054. Nama saya Fatimah Izzati Rosli daripada Seksyen 13. Nombor ID saya KBJ 2008101117. Saya Nur Syahidah binti Jamri. Nombor ID KBJ 2008111033. Okay, hari ini saya nak membentangkan tentang seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak. Namun, seorang anak belum tentu menjaga ibu bapanya. Benarkah pernyataan ini? Dan ini adalah benar. Oleh itu, kita sebagai anak perlu menghormati, perlu menjaga ibu kita sewaktu mana mereka menjaga kita waktu kecil. Okey. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Oleh yang demikian menunjukkan bahawa keredaan seorang anak terletak pada keredaan seorang ibu. Kalau ibu kita redha dengan apa yang kita buat, maka kehidupan kita lebih lancar dan kita juga kehidupan kita akan jadi lebih tenang dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Okey, yang kedua, kita wajar menjaga maruah diri dan maruah ibu bapa. Pilihlah jalan yang diredai dengan berpegangkan kepada agama. Apabila anak tu ada nilai agama dalam diri anak-anak, maka anak-anak tidak akan membiarkan ibu bapa sewaktu mereka tua. Kerana kita perlu berbakti sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil dengan penuh kasih sayang. Kita juga perlu menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kita kecil. Okey, yang ketiga, seseorang anak yang mahu memperoleh keredaan Tuhan, sama ada di dunia maupun di akhirat, terlebih dahulu memperoleh keredaan daripada ibu bapa. Okey, keredaan ibu bapa ni adalah sangat penting. Kalau kita tak dapat redha ibu bapa, kehidupan kita jadi tak tenang. Kita pun jadi guna gulana untuk melakukan pekerjaan harian kita. Dan kita juga dijauhkan dari rezeki. Oleh itu, kita perlu menghormati dan menyayangi ibu kita dan menjaga mereka dengan penuh kasih sayang dan memberi keselesaan kepada mereka peka dengan keperluan mereka sewaktu tua. Okey, kalau ada duit yang banyak, kita perlulah menjaga mereka tu bagai mereka menjaga kita waktu kecil dengan penuh sopan, dan kita perlu menjaga mereka dengan sebaik mungkin. Kerana itulah sisa-sisa baki mereka untuk luangkan terakhir dengan anak-anak. Kerana mereka tiada pengganti untuk kita. Tiada mereka, tiadalah kita. Jadi kita perlu menghormati, perlu menyayangi, perlu menjaga mereka sebaik mungkin. Yang terakhir sekali, sebagai anak yang tahu nilai keinsafan, tunjuklah sifat berbudi bahasa yang mudah disenangi mata, memandang, dan menjadi halwa telinga kepada ibu bapa kerana mengenal getah lihatlah kepada daunnya. Kita jangan lupakan ibu bapa kita, kerana tanpa mereka tiadalah kita. Berjayanya kita pada hari ini pun hasil didikan mereka sewaktu kita kecil. Jadi, bila kita dah berjaya, bila kita dah besar, bila kita dah ada segala-galanya kemewahan, kita janganlah lupa siapa yang mendidik kita, membimbing kita sewaktu kita kecil. Oleh itu, kita perlulah menjaga ibu bapa kita sebagaimana mereka menjaga kita, dan kita perlu membalas budi mereka. Kita ni terhutang budi dengan mereka. Dari kita kecil, dari kita bayi, mereka menjaga kita bagai menatang minyak. Dari kecil, mereka menjaga kita bagai menatang minyak yang penuh sehingga besar, sehingga kita memperoleh kejayaan. Segala-galanya kita memperoleh bila besar.
Dan kita janganlah lupa ibu bapa kita. Oleh itu, kita kenalah jaga ibu bapa kita untuk membalas budi mereka. Sekian daripada saya. Kisah ibu bapa diabaikan anak pasti menjadi isu yang menyayat hati siapa sahaja. Tidak hairan saban tahun iklan perayaan sering menggunakan sentimen ini bagi meraih simpati dan perhatian masyarakat. Hakikatnya dalam kehidupan terlalu mencabar dan sukar untuk kebaktian terhadap orang tua. Secara sengaja atau tidak sengaja, memelihara orang tua menjadi beban kepada anak sama ada yang masih bujang malah yang berkeluarga. Yang bujang akan beralasan mereka baru bekerja dan tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk memelihara ibu bapa. Bagi yang berkeluarga juga memberikan alasan kos sara hidup semakin tinggi dan rumah yang sempit tidak memungkinkan mereka memelihara ibu bapa. Lalu, episod luka ibu bapa yang disisihkan anak ini berterusan saban tahun tanpa ada kesudahannya. Benar, sebagaimana bidalan menyatakan, ibu bapa mampu mengasuh atau menjaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga ibu bapa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu tidak menyembah kecuali kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa dengan sebaik-baik kebaktian sekiranya salah seorang atau kedua-duanya telah tua dalam peliharaanmu. Jangan sesekali kamu berkata kepada mereka "ah", dan jangan kamu membentak mereka. Bercakap dengan mereka perkataan yang mulia dan rendahkanlah diri kamu di hadapan mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkan, "Wahai Tuhan, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihani daku semasa kecil." Dalam surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Saat yang paling kritikal kepada ibu bapa apabila mereka sudah mencecah usia emas dan mula diundang sakit atau uzur. Ramai anak-anak yang memberi alasan sibuk, keengganan ibu bapa tinggal bersama-sama dan pelbagai lagi dengan 1001 alasan. Semuanya bertujuan untuk mengalih perhatian agar dapat mengelak daripada menjaga ibu bapa. Pada kala ini tetap sangatlah dengan ungkapkan di atas, iaitu seorang ibu dapat menjaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu dapat menjaga seorang ibu. Sebaliknya, sebagai anak yang tahu harga budi dan diri, inilah peluang terbaik untuk mereka membalas jasa ibu bapa. Bertepatan dengan nasihat Nabi SAW kepada seorang sahabatnya yang telah mengendong ibunya kerana bertawaf di sekeliling Kaabah, bahawa jikalau sahabat tersebut memberikan nyawanya sekalipun, dia belum tentu boleh menggantikan pengorbanan si ibu kepadanya. Walau seberapa ramai sekalipun adik-beradik seseorang itu, hendaklah berasa dialah yang paling bertuah sekiranya berpeluang menjaga ibu bapa, terutama sekali pada saat-saat nazak untuk menyahut panggilan Tuhan. InsyaAllah segala pengorbanan anak pada waktu itu akan diganjari Allah pahala yang sangat besar, dan segala dosanya terhadap kedua ibu bapa akan diampunkan. Demikianlah maksud ungkapan kasih sayang sepanjang hayat, kasih ibu sepanjang hayat, kasih bapa berkorban jiwa, dan kasih saudara sewaktu berada. Kasih sayang bapa tidak tukar ganti walaupun nilainya segunung emas dan permata. Oleh itu, berbuat baiklah kepada ibu bapa selagi mereka masih hidup, dan kirimkanlah doa setelah mereka pergi buat selama-lamanya. Sekian, terima kasih. Isi 2. Yang pertama, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Yang kedua, kita hendaklah menghormati dan menzahirkan penghargaan kepada ibu bapa. Yang ketiga, di samping itu, kita perlu memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap ibu bapa kita. Akhir sekali, kita patut menjaga ibu bapa dengan penuh kasih dan sayang. Terpapan satu akhbar di salah satu platform media sosial dengan tajuknya "Tular anak tinggalkan ibu berkerusi roda tepi jalan. Ibu masih jaga aib anak, siap cakap anak makcik baik." Maka benarlah yang dikatakan oleh orang, seorang ibu boleh menjaga 10 anak, namun seorang anak belum tentu dapat menjaga ibu bapanya. Di dalam akhbar tersebut telah menyatakan bahawa ketika pihak berkenaan menghubungi anak-anak kepada ibu tua tersebut, anak kepada ibu tua tersebut telah memberi pelbagai alasan kerana tidak mahu mengambil ibu mereka.
semula sebelum lembaga zakat Selangor memasukkan ibu tua tersebut ke rumah orang tua. Dalam perhatian akhbar tersebut juga telah menyatakan bahawa mereka telah menerima info dari orang awam yang terjumpa seorang wanita warga emas berkursi roda ditinggalkan berseorangan di tepi jalan beserta lampin pakai buang dan beg pakaian. Baiklah, setelah meneliti berita tersebut, terdapat beberapa perkara yang perlu diuraikan supaya masyarakat bersama lebih sedar dan lebih mengambil berat berkenaan kes-kes seperti ini. Kita sebagai seorang anak perlu sentiasa menghargai ibu bapa kita walaupun mereka sudah tidak berdaya seperti dulu. Ini kerana mereka masih usia dan tidak mampu melakukan apa-apa yang penting. Mereka telah berkorban dengan sehingga demi membesarkan kita dengan penuh kasih sayang tanpa keluar dari mereka. Seterusnya, kita haruslah membalas jasa mereka yang telah berkorban demi membesarkan kita sehingga kita dapat mencapai matlamat kita dan mempunyai keluarga sendiri. Tanpa keluarga kita yang telah bersusah payah membesarkan kita tidak akan bekerja di mana kita berada pada masa ini. Oleh itu, jasa mereka haruslah sentiasa diingat supaya kita tidak akan lupa sumber kejayaan yang telah kita peroleh dari keluarga ini adalah sumber dari penampilan mereka dalam membesarkan kita. Kesimpulan, sebagai anak, kita wajarlah menjaga ibu bapa dalam setiap keadaan mereka perlu dijaga. Saat paling kritikal adalah apabila mereka sudah mencecah usia tua dan mula didatangi sakit-sakit. Sepatutnya ini adalah peluang terbaik untuk anak-anak membalas jasa ibu bapa atas segala pengorbanan mereka. Oleh itu, berbuat baiklah selagi mereka masih hidup. Tak boleh. Mak tak boleh tinggal dengan aku. Abang pun tahu kan rumah saya kecil. Anak-anak pun ramai. Macam mana mak nak duduk dengan saya? Takkan nak suruh mak tidur kat ruang tamu? Abang je lah jaga mak. Ini pun mak abang juga tau. Takkan tak boleh jaga mak? Aku cakap tak boleh lah. Kau bawa mak balik, senang-senang aku datang tengok. Tak boleh bang, saya pun sibuk bekerja. Macam mana nak jaga mak? Kalau susah-susah sangat macam ni, biar aku je lah jaga mak. Korang ni nama janak jantan, tapi tak guna. Jangan risau mak. Mak tinggal dengan Tijah ya. Tijah janji, Tijah jaga mak. Ya. Apa tak nampak kakak? Ni dah tak boleh record apa kata. Tak ni aku try record lain. Dah. Tijah, Mak nak minta maaf sebab banyak menyusahkan kamu. Mak, jangan cakap macam tu. Mak ingat tak macam mana Mak susah payah dulu Mak nak besarkan kami semua. Melihat Sekarang tanggungjawab Tijah jaga Mak. Dia nak suruh aku duduk kan.
Kalau tak boleh kau kena record Zira send kat Hani. Video letak dalam ni dalam video. Tak, dia kena record kat YouTube. Orang anak tu lah. Ini apa ini? Hijab baik dulu bang. Maafkan abang. Mama. Nanti Mami besar. Mami jaga Mama. Macam mana Mama jadi nenek hotel?